أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sesungguhnya kata Allah, Muhammad itu bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu, tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penamat siri Nabi Rasul yang telah diutuskan oleh Allah di dunia ini, dan dialah Tuhan yang maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ahzab ayat 40. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sudah berada pada bulan kelahiran Nabi SAW. Malam ni sudah masuk hari yang keempat, hari bulan Rabiul Awal 1442 Hijri. Dan sudah tentulah kita akan menjadi lebih rasa kasih dan sayang dan bertambah-tambah rindu bila tiap-tiap tahun kita berada pada bulan kelahiran Nabi SAW, iaitu pada 12 hari bulan Rabiul Awal. Kita mengambil kesempatan bulan kelahiran Nabi ini juga, tuan, untuk kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Di antara perkara yang perlu kita lakukan untuk menzahirkan rasa cinta kepada Nabi, yang pertama, selawat ke atas Rasulullah, banyakkan selawat ke atas Nabi. Yang kedua, kata ulama, jangan lupa membaca kitab-kitab sirah Nabawi. Ini di antara untuk menguatkan lagi ingatan kita kepada Rasulullah dan bertambah-tambah cinta dan sayang rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Allah memerintah hambanya semayang, tapi Allah tak semayang. Allah perintah hambanya puasa, tapi Allah tak puasa. Allah perintah hambanya bayar zakat, tapi Allah tak bayar zakat. Begitu juga Allah perintahkan hambanya mengerjakan haji, Allah tak buat haji. Tapi bila Allah perintah hambanya supaya berselawat, maka satu-satunya Allah perintah, Allah juga melakukan, iaitu ayat yang disebut di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inilah hujah dalil. Allah perintah, Allah juga buat. Tak seperti mana yang Allah perintah dalam perkara lain kepada hambanya, Allah perintah tapi Allah tak buat. Yang ni, tuan-tuan, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah sebut, aku dan juga malaikat-malaikat berselawat ke atas Nabi. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah kata, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam, yakni dengan salam ucapan yang sempurna. Jadi artinya, istimewanya Nabi SAW yang menjadi kekasih Allah. Nabi dengan Allah, Allah dengan Nabi, ini namanya diangkat dalam satu kalimat. Bila kita baca dalam surah Alam Nashrah ataupun surah Al-Insyirah, Allah sebut wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat sedarjat kalimah Allah dan Muhammad, iaitu apabila kita bertasyahud, kita mengucap dua kalimah syahadah, disatukan kalimah Allah dan Muhammad. Artinya, tuan-tuan, kelahiran Nabi SAW ini nak menerangi cahaya yang disebut nur fawqa nuri, cahaya di atas cahaya, minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya, dan cahaya di atas cahaya. Itulah sinaran yang Rasulullah SAW bawa bila mana dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah.
ataupun yang disebut pada tahun itu ialah tahun gajah. Sewaktu Raja Abrahah menyerang Kaabah, dan selepas itu tak berapa lama Nabi pun dilahirkan. Baik tuan dan puan sekalian, artinya kita melihat tadi bahawa kelahiran Rasulullah, kebangkitan Nabi itu sendiri yang menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan juga ada dua perkara yang perlu kita kenal Nabi. Yang pertama, peribadi Nabi itu sendiri. Sebab itu ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita tengok satu-satu daripada lahirnya Rasulullah sehingga Nabi wafat, dicerita lengkap di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua, kita kenal Nabi, kenal pada tugas peranannya menjadi seorang Rasul. Di situ ada perjuangan, pengorbanan. Yang ni kita baca kitab sirah, banyak kitab sirah Nabi. Tapi yang terbaik kita cari dah tuan-tuan, kitab sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum, pengarang kitab ni dia Johan, penulisan sirah Nabi dunia. Bukan ulama Saudi, ulama India. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, meninggal tahun 2009. Ada banyak jual di kedai kitab Rahiq Al-Makhtum yang telah diubah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Fakta dalam kitab sirah Rahiq Al-Makhtum ini banyak fakta yang tepat, hujah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Baru kata ulama, kita kenal siapa dia Nabi. Kalau setakat selawat saja tak cukup lagi. Kenal Nabi lagi, banyakkan membaca. Sebab itu kita lihat lahirnya Rasulullah ini, Nabi menerangi hidup manusia ini dengan Iqra, bacaan. Tuan-tuan kalau baca kisah riwayat hidup Muhammad Yusuf bin Ahmad, orang tak kenal nama ni, bila sebut siapa pula Ustaz? Muhammad Yusuf bin Ahmad, lahir tahun 1868, meninggal 1933, usia 65 tahun. Di mana lahirnya? Kubang Krian, Kelantan. Dan nama juga disebut Muhammad Yusuf bin Ahmad Al-Kenali. Baru nampak sikit-sikit. Dan juga digelar juga sebagai namanya Awang. Ya, orang kampung panggil dia sebagai Awang. Dan bila mana dia menjadi seorang tokoh ulama, maka dia digelar sebagai Tok Kenali. Tuan-tuan, kalau tengok riwayat hidup Tok Kenali ni, orang yang cukup rajin membaca tuan-tuan. Dia baca, dia cepat tangkap, dia baca cepat tangkap. Quran ni kalau dia belajar sekejap, Tok Guru pun terkejut. Hafal tu satu, dia boleh syarah pula lagi. Yang ni tuan-tuan, jangan main-main dengan Tok Kenali. Allah bagi di situ kelebihan dia. Dia rajin membaca, sehingga dia punya cucu cicit dia menceritakan, walaupun tak pernah tengok Tok mereka yang dah meninggal usia 65 tahun, dengar cerita daripada orang-orang kampung, orang tua, maka Tok saya yang nama Tok Kenali Muhammad Yusuf bin Ahmad Al-Kenali ni, dia berkumat kamit mulut dia tak berhenti membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan katanya Tok Kenali ni berhenti baca Qul huwallah, waktu orang bagi salam dia jawab, dia berhenti sekejap, sambung balik. Yang kedua, waktu dia mengajar, dia berhenti baca surah Al-Ikhlas. Allah tuan-tuan, tak berhenti mulut dia, hidup dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mana-mana dia pergi, itulah antara amalan dia, dia membaca surah Al-Ikhlas, tak berhenti. Melainkan orang bagi salam, dia berhenti sekejap, jawab salam, dan waktu dia mengajar. Kita tak mampu tuan-tuan. 22 tahun dia belajar di Mekah. Umur 19 tahun dah merantau ke Mekah.
Dia berada di sana 22 tahun. Di Kelantan pun dah mengaji Nahu, Arab, bahasa. Sampai di Mekah disambung lagi mengaji dengan tok-tok guru berkat. Allah tuan-tuan, karamah tuan-tuan, wali Allah yang ketutuk kenali. Dia berjalan pergi ke Masjid Muhammadi, daripada rumahnya 8 km jalan kaki, apa pun tidak tuan-tuan. Sebab dia kata suka berjalan kaki ni merendahkan diri. Dia akan jadi orang yang zuhud, tawaduk dan tawajuh. Ini amalan dia. Dia suka berjalan kaki supaya dapat menurunkan keegoan dan kesombongan dia. Ya, itu amalan yang kita tak dapat nak buat lah tuan-tuan. Cuma nak cerita tadi, dia orang yang dikenali disebabkan apa dia? Disebabkan dia ni punya ilmu tuan-tuan. Walaupun dia ada ilmu laduni, ilmu yang tak ngayah mengaji, tapi ilmu dapat daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala bagi khas. Cuma nak sebut dia tadi macam itulah. Ya, meninggal tuan-tuan umur 65 tahun sebab sakit kudih di kaki yang agak teruk juga, ya, dan akhirnya membawa kepada kematian. Panjanglah cerita Tok Kenali ni, karamah ni. Bila dia cakap sesuatu itu akan berlaku tuan-tuan, dia dah dapat satu rasa alamat. Kalau dia kata Kelantan ni bakal banjir, maka tak lama lagi lah, ya, banjir. Dan dia menentang. Di antara ada orang-orang yang di tempatnya suka belaga haiwan, belaga ayam, belaga lembu dan macam-macam. Dan macam kita kata masin mulut. Tengoklah yang duk belaga ni nanti adalah musibah rumah terbakar. Tak lama terbakar rumah yang duk rajin belaga ayam. Itu karamah Tok Kenali. Nampak? Itu hebat. Kalau dia pergi mana-mana kedai itu laku. Kedai lain kurang. Kalau dia tahan mana-mana teksi perebet sapu, maka teksi sapu tadi penuh orang nak naik juga teksi tu. Teksi lain tak laku. Gitulah lebih kurang tuan-tuan. Maknanya kalau ada Giant sekarang, Tesco habis, tutup lah ke. Itu ya, mungkin kedai kita laku kalau Tok Kenali masuk. Dia punya barakah tu hebat. Itu ulama-ulama ni tuan-tuan, jangan main. Teringat lagi seorang ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, orang Indonesia, mengaji lama di Kedah. Bila dia pergi ke Fatani, dia ziarah rumah Syekh Daud Fatani, ya, orang tengok Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang pengarang kitab tasawuf penawar bagi hati tu. Dia pergi rumah Syekh Daud Fatani, dia berjalan di luar ni, mundar mandir, kulu kilik, rata di jalan. Jadi orang perasan, apa hal pula Tok Guru ni duk jalan di sekitar luar rumah Syekh Daud Fatani. Tanya Tok Guru, apa hal duk jalan sana sini? Dia jawab apa dia? Aku berjalan ni, aku berharap agar bertemu tapak kaki aku dengan bekas tapak kaki Syekh Daud Fatani di rumah ni. Aku mencari, kalau sekiranya bertemu, ya, kesan tapak kaki Syekh Daud Fatani dengan tapak kaki aku, maka aku nakkan keberkatan Syekh Daud Fatani. Allah tuan-tuan, macam tu sekali tuan-tuan. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia juga ulama. Syekh Daud Fatani dah tentu dah orang yang hebat. Dia berjalan tu nak bertemu tapak kaki dengan tapak kaki Syekh Daud Fatani. Itu pun jadi ada barakah. Macam kita tuan-tuan hari ni, kita kalau tengok kita ustaz pun belum tentu dia nak langgarnya, kita ustaz pun ada. Itu contoh kan, geram sangat ustaz Perli aku banyak sangat kan. Tuan-tuan, lain tuan-tuan, ulama-ulama dulu begitu, ya. Dia punya karamah berkat, orang cari orang nak, orang cari orang nak. Jadi mudah-mudahan, ya, kalau kita menelusuri sirah ataupun kitab Syama'il Muhammadiyah, kita tengok berkat ya Rasulullah penuh. Nabi tak sempat nak kering, habis dah orang lap air kencing Nabi, orang cari nak minum. Macam-macam cerita Nabi berkat, ya, tapak kaki Nabi, Allah, semua apa yang ada pada diri Nabi semua orang akan cari tuan-tuan. Itulah hebatnya orang yang barakah. Mudah-mudahan maulid Nabi yang kita sambut dalam keadaan COVID PKP ni, ya, taklah semeriah sebelum ni.
janji kita buat jugalah, jangan langsung tak buat. Sebab ada juga masjid surau yang takut tak buat langsung. Selagi tak ada arahan daripada kerajaan negeri, tuan-tuan, ya, tak payahlah kita takut berbenar. Ya, memanglah Ustaz, benda ni kita nak, ya, kalau tak ada lagi kes, tak payahlah kita gulung tikar tutup langsung masjid surau. Buatlah sekadar mana yang boleh. Ini ada, belum lagi yang ada kes, ada saringan pun tidak, tak ada saringan pun, tapi dengar je, dilekeh, dah ada kes, udah tak panggil, cancel pula program di Seri Manjung. Kan jauh Seri Manjung dengan Lekio, yuk. Itu contohlah, ya. Dan kita ni terlalu macam tu sangat, riuh. Oh, jangan dah. Kecuali unless kalau dah arahan daripada Jabatan Kesihatan Negeri, ya, dan juga peringkat apa dia, MKN, Majlis Keselamatan Negara, ya, daerah mana, kawasan mana yang okeylah, kita akurlah. Tapi kalau tidak macam ni, goping tak ada apa hal. Buat apa nak tutup pula? Kan? Duk riuh rendah, tutup takut Covid. Ini satu hal juga, tuan-tuan. Tak ada kes, tak ada apa, jalan terus. Kan? Cuma SOP kita ikutlah. Tapi janganlah sampai terlalu takut sangat kepada yang disebut makhluk Covid. Kita nak kena ada pertimbangan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kehendak manusia kita takut elak daripada ni, jarak, jangan dekat-dekat. Kehendak manusia ada kaedah daripada kita nak dijangkiti, maka kita akur. Kehendak Allah, yang ni pun kita kena imbangkan. Kehendak Allah apa dia? Imarah masjid. Janganlah kita terlalu takut sampai tutup, tak perlu. Yang ni di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, yang dibenarkan semayang 5 orang. Takkan di Gopeng pun nak terikat sama 5 orang? Tak ada kena-mengena kita dengan wilayah, dengan Selangor, dengan Putrajaya, PKPB. Kita tak ada PKPB, kita PKPP, P pemulihan. So, teruskan. Itu nak sebutlah sikit sebab ada masjid ngelupuh. Allah, tuan-tuan, suruh ngelupuh. Kan? Memanglah kita takut semua. Semakin menyangat ni, tahu menyangat, macam minyak hangat lah, panas, tuan-tuan. Tapi kita tahu kebanyakan kes sekarang di Sabah, kemudian sebahagiannya di Kedah, masih lagi, tapi yang paling banyak di Sabah. Maknanya kita bukan maksud tak berhati-hati, tapi jangan terlalu rasa takut sangat. Saya ulang balik, sebab itu baru-baru ni pun para mufti bersidang, ya, mereka memberi cadangan supaya kita memikirkan balik semula bagaimana kaedah penyusunan saf. Kita dah lama ni tak saf rapat ni. Jadi antara tuntutan manusia dan tuntutan Allah, mereka dah bincang, dan ramai para ulama cendekiawan agama bagi pandangan, supaya apa dia, kita mungkin boleh buat balik saf rapat-rapat, ya. Kemudian mungkin SOP kita tak lari dengan memakai face mask umpamanya. Contoh rapat tu dah boleh dah. Macam sekarang Mekah nampak dah buka dah ruang, dah boleh dah, ya. Tahun depan katanya untuk siapa yang nak buat umrah, ikutlah SOP yang akan ditentukan oleh pihak Saudi Arabia. Jadi tuan-tuan, tu antara, sebab nak sebut sikit, banyak ada juga yang jenis masjid surau, dengar-dengar dah. Kalau tak ada yang kita disebut sebagai zon merah, jangan kita ngelupa sangat. Kalau tak ada zon kuning lagi, jangan ngelupa. Zon merah pun tidak, kuning pun tidak, kita bebas zon hijau. Jadi kita bertenang. Ni sebab kita tak bertenang, jadi macam tu, jadi bertendang akhirnya. Ni semua nak lari daripada masjid. Kesian tuan-tuan, kita dah lama sangat ni tidak mengimarahkan masjid dalam erti kata yang sebenar, tak rapatkan saf. Jadi kita rasa macam tak seperti mana asalnya, yang balik kepada fitrah. Kita nak rapatkan istau wa'tadilu, kan, sawu sufufakum, luruskan saf, rapatkan saf. Yang ni kita nak. Jadi kita tunggulah keputusan daripada apa dia, JAKIM, bagaimana mereka menerima pandangan oleh ulama, para mufti yang memberi cadangan supaya kita perlu imbangi antara tuntutan manusia dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ada keseimbangan. Baik tu mukadimahnya tuan-tuan, panjang juga malam ni mukadimah, baru nak start balik. Baik tuan-tuan, boleh tengok muka surat 24 yang ada kitab
Al-Huda An-Nabawi fi Qalbi, petunjuk nabawi bagi hati. Muka surat 24 pada perenggan bawah tu kadang-kadang, iaitu perkara yang ke-10. Semua di sebelah ni pecahan daripada hikmah yang Allah uji kita ni sebagai ujian musibat. Masuk ke-10 dah malam ni tuan-tuan. Baik, apa kata tuan kitab? Kadang-kadang musibah itu mengandungi beberapa hikmah dan rahsia, sebagaimana musibah dalam perang Uhud. Tuan kitab yang ke-10 dia mengambil hikmah perang Uhud. Perang Uhud kita sedia maklum ujian sebenarnya bagi umat Islam. Allah uji tuan-tuan, Nabi ni tak berhenti. Tu yang kata, bila disebut dalam kitab yang kita baca dah sebelum ni, ujian kepada manusia ni bermula daripada mukallaf. Mukallaf ni maknanya yang ditaklifkan, akil baligh. Mukallaf sahaja bila akil baligh, bermula start kita akan diuji sampai bila? Sampai kita masuk ke dalam liang lahat kubur. Jangan rasa bila lahir Yahoo seronok duduk di dunia. Ya, tak salah kita nak seronok, itu menjadi fitrah. Ada kala kita seronok, ada variasi seronok hati jiwa kita, ada kadang variasi perasaan kita sedih, ada perasaan kecewa dan macam-macam. Itu lumrah, disebut sebagai fitrah menjadi seorang manusia. Dia begitu, ya. Cuma bila mana kita ditaklifkan tadi, maknanya dibebankan, dipertanggungjawabkan untuk kita apa dia? Melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh agama. Ini ujian daripada akil baligh sehingga kita meninggal dunia. Kalau tengok Nabi tuan-tuan, tak letih ke? Hijrah Nabi daripada Mekah ke Yathrib, berapa bulan, berapa hari tuan-tuan, punya lama masa. Pengorbanan, perjuangan, pengorbanan pada diri, harta. Letih tuan-tuan. Sampai di Madinah pula, tahun yang kedua Hijri dah pula perang. Mula pula perang dengan perang Badar Al-Kubra 17 Ramadan, iaitu pada tahun kedua Hijri. Dah habis tahun perang, menang. Datang pula perang yang kedua. Perang apa dia? Ia disebut sebagai perang Uhud, Ghar Uhud. Berlaku pada tanggal 7 hari bulan Syawal. Ada setengah ulama syirah kata 9 hari bulan Syawal. 7 hari bulan Syawal tahun yang ketiga Hijri. Maka tuan kita ni ambil sejarah perang Uhud. Allah uji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, nak kata apa dia? Adakah dia suatu ujian musibat ataupun ujian nikmat? Kita tengok di dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 140 hingga ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In yamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Apa maksud? Jika kamu, kata Allah, yakni pada perang Uhud, mendapat luka, waktu itu dalam perang Uhud Nabi juga patah giginya, cedera. Sahabat pun turut sama cedera. Ada yang mendapat luka, kata Allah tadi. Kemudian maka sesungguhnya kaum kafir itu pun, yakni pada perang Badar, mereka juga mendapat luka yang serupa. Jadi Allah buat bandingan. Kalau perang Uhud kamu luka. Baik, aku nak beritahu, dalam perang Badar musuh yang tewas itu pun misluh maksudnya macam kamu juga. Dalam perang Uhud mereka juga mendapat luka. Baik, kemudian dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Menggilirkan ni maksud Allah pergilirkan, makna timbal balik. Ialah perang Badar Islam menang,
perang Uhud bagaimana keadaan pada waktu itu? Bagaimana keadaan tentera Islam? Cukup cemas, cukup getir pada waktu itu sebelum menemui kekalahan, tewas. Maka Allah sebut dipergilirkan, itu maknanya ada yang menang, ada yang kalah. Dan supaya membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, apa yang nak dibezakan tuan-tuan? Orang Islam bila mana kalah di dalam peperangan, maka mereka tidak tewas kalah kosong, tetapi yang dimaksudkan kalah itu sebagaimana hadis Nabi menyebut, bila mana Abu Talib menyatakan, wahai Muhammad, puak-puak musyrikin minta aku supaya engkau berhenti daripada menyebarkan isalah tauhid di bumi Mekah, wahai Muhammad. Bila Nabi dengar, Nabi bersumpah, wallahi ya ammi, law wada'u syamsi fil yamini wal qamara fil yasari ala an atraka adhamra ma taraktuhu hatta yazharullah aw ahlaka dunah. Ni yang Nabi sebut, wahai pak saudara aku, demi Allah aku bersumpah, kalau sekiranya musuh ni mereka paksa aku letak matahari, kalau boleh duk kait matahari macam kait buah nangka ke buah nyoh, boleh buat macam tu, nak letakkan matahari di atas tangan kanan aku, tapak tangan lah, kemudian di atas tangan kiriku, tapak tangan kiri, bulan, matahari kanan, bulan kiri, kalau boleh kait bulan macam kait nyoh, macam baik kait buah kelapa, boleh buat gitu, buat. Nak paksa aku ni supaya apa dia? Ala ana atraka hadha amra, meninggalkan apa yang telah Allah perintah pada aku ni, kata Nabi. Ma taraktuhu, Nabi kata tidak sekali-kali wahai Abu Talib. Sehingga Nabi jawab lagi, hatta yazharullahu, kalau perlunya aku berperang, maknanya Islam sampai peringkat perlu berjihad di medan perang, maka Nabi kata kami berperang. Hatta yazharullahu, apa maksud yazharu? Zahir ni maksud dia kemenangan di dalam peperangan. Kalau itu yang perlu, kami akan pergi. Dan dalam perang tersebut, kata Nabi, au ahlaka dunah, tidak ada erti tewas, tetapi yang ada au ahlik, maksud dia ahlik iaitu musnah, menjadi orang yang matinya mati syahid. Ni yang diberitakan. Waktu Nabi berada di medan Uhud, seramai 700 orang, walaupun peringkat awal ada 1000 tentera Islam, tetapi akhirnya baki tinggal 700. 300 balik ke Yathrib, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kita sedia maklum bapa munafik, dihasut daripada 1300 ikut dia, 700 bersama dengan Nabi. Lalu ketika mana Nabi mengamanahkan tu 50 anggota pasukan sharpshooter, pemanah tepat, diketuai oleh Saidina Abdullah bin Jubair bersama dengan 49 lagi sahabat Nabi yang disebut sebagai frontliner bersama tentera-tentera Islam. Dan pada waktu itu, inilah ujian tuan-tuan. Allah ini sebut ni, maknanya Allah uji. Yang tadi disebut sebagai nak membezakan orang kafir dengan beriman. Mati orang kafir berapa orang? Lebih kurang 23 orang mati terbunuh dalam perang Uhud. Pihak Islam pihak Islam 70 syuhada yang mati dibunuh oleh puak-puak kafir. Tuan-tuan, yang Allah sebutkan tadi, ini beza orang kafir dengan orang yang beriman bila mana mereka mati. Baik, kemudian bila mana tadi kita lihat yang Nabi amanahkan supaya jangan turun, tapi 49 daripada 50 pemanah tepat tadi tuan-tuan turun. Kerana apa? Di bawah sudah ada ghanimah, harta rampasan yang mana belum lagi kita boleh ambil. Nabi pun tak suruh turun. Selagi Nabi tak bagi satu arahan, signal, jangan turun. Tapi mereka biut, kata orang Perak yo. Cuma nak sebut biut degil mereka ini, adakah nak jadi sebagai hukum berdosa? Tak. Nak jadikan sebagai ini asbab yang Allah nyatakan tadi. Ada menang, ada kalah, pergilir. Allah gilirkan. Ada sebab mereka menang, ada sebab mereka kalah. Yang medan Badar itu kita nampak
Allah tengok letihnya, betapa letihnya, exhausted orang-orang yang beriman di medan Badar. Mereka bertempur dalam keadaan berpuasa, tak makan, tak minum, tengah hari lagi. Ya Allah, macam mana tuan-tuan? Akhirnya Allah sebut surah Ali Imran ayat 1, 2, 3, walaqad nasarallahu bi badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah kata kami membantu menolong tentera-tentera Islam di medan Badar itu azillah, sedangkan kata Allah mereka dalam keadaan lemah, tak bermaya. Kalau nak ikut ukuran 300 jumlah kuantiti tentera Islam dengan berapa ribu, 1000, 1/3 je kekuatan tentera Islam. Sebab itu Allah sebut azillah, mereka dalam keadaan serba kurang, kemudian lemah dengan Ramadan lagi. Cuma kekuatan tentera Islam ni bila mana puasa ni pun tetap puasa, tak berbuka puasa, berperang dalam keadaan takwa. Allah akhirnya bagi menang. Itu di antara sebab kemenangan lah kalau kita nak ambil. Kemudian sebab kekalahan dalam perang Uhud ini Allah pergilirkan nak bagi mesej pengajaran. Jangan tamak wahai orang Islam lepas ni. Jangan tak ikut arahan pemimpin wahai umat Islam menjadi rakyat. Nampak? Ini hikmah. Maknanya kita kena sami'na wa ata'na. Kalau dia pemimpin Islam, kenapa kita nak membantah? Kenapa kita nak lawan pemimpin negara Islam yang Perdana Menterinya, rajanya, agungnya adalah orang Islam yang beriman dan bertakwa? Itu contoh kalau kita nak ambil. Kenapa kita tidak taat? Kenapa kita nak lawan? Tidak akur. Akhirnya nampak ini jadi illah, sebab dan akibat. Maka perang Uhud tadi sekaligus tewas, dan pada waktu itu juga salah seorang pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib disebut sebagai Asadullah, yakni singa Allah. Dan juga Nabi menyatakan Asadul Jannah, singa syurga, kata Rasulullah. Digelar singa Allah, singa syurga. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib waktu itu di antara salah seorang tentera musyrikin Quraisy, ya, menikam ataupun membaling lembing dan terkena di sebelah rusuk Sayyidina Hamzah. Lalu Sayyidina Hamzah pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rebah meninggal dunia tuan-tuan. Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Lalu datang Hindun, isteri Abu Sufyan bin Harb, ketua komander tentera musyrikin yang datang daripada Mekah. Isterinya Hindun terlalu geram, amat geram. Mungkin barangkali ada saudara mara warisnya yang mati dibunuh dalam perang Badar, yang tewas mula-mula dulu. Lalu dia punya dendam, dia punya kuat, lalu dia pun keluarkan hati jantung dan dia kunyah, muntah balik tuan-tuan. Cerita Hindun dalam perang Uhud cukup hebat. Ini kebencian yang meluap-luap. Tapi akhirnya suaminya Abu Sufyan bin Harb yang jadi ketua komander tentera dalam perang Uhud memeluk Islam. Tapi bukan awal, pada tahun yang ke-8 Hijri dalam peristiwa pembukaan Fathul Makki. Di sinilah Abu Sufyan bin Harb, isterinya, kemudian Khalid ibn Walid pun agak lewat memeluk Islam 8 Hijri, 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Khalid ibn Walid juga menjadi pembantu panglima perang bagi pihak musyrikin Quraisy. Waktu itu dia yang naik atas Jabal Ramah, menikam orang yang paling akhir di atas Jabal Ramah, ketua yang Nabi amanahkan tadi, Sayyidina Abdullah bin Jubair. Maka Khalid ibn Walid ni pahlawan bagi pihak musyrikin. Akhirnya dia juga masuk Islam pada tahun yang ke-8 Hijri. Dia dengan Abu Sufyan ni agak lewat memeluk Islam, termasuk bapa kepada Abdullah, iaitu disebut Abdullah bin Abbas. Abbas juga adalah pak saudara Nabi. Dia Islam sewaktu dia sampai ke Yathrib di Mekah. Dia tidak Islam bersama dengan Rasulullah. Dia cerita tuan-tuan, ada yang orang Islam disebut golongan awal Islamnya as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal memeluk Islam, dan ada orang yang agak takhir, mereka memeluk Islam ketika mana pada tahun yang ke-8 Hijri pembukaan kota Mekah. Ni disebut tadi, ayat itu maknanya orang Islam meninggal, matinya 70 syahid.
Mereka Nabi perintahkan supaya dikebumikan dengan darah yang ada pada baju, tidak perlu dikafankan, tidak perlu dimandikan, dan tidak perlu disolatkan. Itu semua menjadi saksi mereka adalah mati syahid. Sambung lagi di bawah, maka disebut, dan supaya membezakan orang-orang beriman dengan orang kafir, dan supaya sebahagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Itu tadi, au ahlaka dunah, tak ada erti tewas, tapi mereka gugur menjadi syuhada. Dan Allah sebut lagi, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman daripada dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi ini satu musibah sebenarnya, ujian bagi orang yang beriman. Kalaulah 70 syahid tadi, syuhada Uhud, maka itu ujian bagi Nabi. Maka Nabi dalam keadaan terdesak, cemas pada waktu itu, mencari perlindungan. Nabi lari di satu tempat namanya Ghar Uhud. Mungkin tuan-tuan tak kesampaian lagi, mungkin ada yang dah sampai. Saya dapatlah rezeki waktu ikut Andalusia Travel beberapa tahun yang dulu, ya, Mutawif Andalusia Travel, Ustaz Dok Cik Ngah, ya, dia lantik yang kalau kita kenal lagi Ustaz Yusof dengan Ustaz Ali. Ustaz Ali badan dia besar sikit. Ustaz Yusof ni dia tak besar, kecil-kecil dia orang, tapi sedap dia bawa zikir dalam bas, ya. Dia pandai alun zikir, cakap Melayu pun fasih, cakap Melayu kita lah, cakap Melayu Kuala Lumpur, cakap Melayu Gopeng, cakap Melayu yang orang Rawa dia tak reti lah tuan-tuan. Jenuh lah kan, sebab dia belah Nun, dia belah Medan. Baik, Ustaz Yusof ni cik-cik, ni kata siapa nak ikut, jom ikut saya, tapi tak boleh naik bas, naik van, sebab kerajaan Saudi larang tempat ni kita ziarah. Ni sesi ziarah ni, bayarlah sikit, ya. Nama tempat tu yang nak diziarahi adalah Ghar ni bahasa Arab, Ghar ni maknanya gua Uhud, Ghar Uhud. Memang Syekh walaupun dah banyak kali tak pernah pergi lagi, tapi bila mana sekali sebut Ghar ni, teringin juga, ya, nak sampai ke situ. Sampai di kaki Bukit Uhud, kami kena jalan kaki, jangan naik van ke atas, tak boleh, jalan kaki, naik bukit, nongkah naik bukit. Tengok, kata Ustaz Yusof, kambing pun sampai ke atas. Kalau kita tak sampai, malu kita dengan kambing, kata dia. Betul juga tuan-tuan, kambing pun sampai ke atas, kambing lagi ke puncak. Boleh hidup pula kambing di kaki Bukit Uhud sampai ke puncak. Apa benda makan kita pun tak tahu. Itu namanya kambing beriman tuan-tuan. Tu, ya, dia boleh hidup dalam keadaan yang serba kurang makanan. Baik, kemudian ingat dalam ada kot dalam setengah jam mendaki ni, laki, tapi puas. Sampai kita pun tengok betul ini gua ni. Maka Ustaz Yusof kata, inilah di mana gua ni yang boleh muat Abu Bakar, Umar dengan Rasulullah. Inilah tempat pelindung mereka. Orang-orang musyrikin tak nampak Rasulullah dengan Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab berlindung di dalam gua ni. Gua tu tak besar tuan-tuan, cik aja boleh muat lebih kurang tadilah 3 orang. Dan tiba-tiba betul Ustaz Yusof kata, perasan tak ada bau wangi. Betul, wangi bau dia. Ustaz Yusof kata, ulama daripada India datang bila dah lebih kurang 400 tahun dulu. Dia datang ke gua ni, dia lumur dengan minyak atar. Dia lumur minyak atar sampai sekarang minyak ni tidak hilang baunya sampai sekarang. Allah, tempat yang berkat tuan-tuan, tempat yang pernah Nabi berlindung dalam ni, ya. Datang ulama India ni, dilumur dinding-dinding gua tu sampai sekarang ni. Kalau tuan-tuan pergi, ada lagi bau, wanginya cukup semerbak, harum. Pernah kerajaan Saudi tutup dinding sil, tak bagi. Biasalah orang Saudi kan, kerajaan dia pun bukan nak. Gua Hira pun dia bukan buat tempat pelancongan. Mana-mana yang ada, yang kita rasa inilah tempat sejarah. Ada lagi Ghar Sejadah, mungkin kita dah pernah pergi. Saya dah pergi dah, nampak tempat tapak kaki Rasulullah, ya. Tapi dah keras lah tapak kaki Nabi tu. Nak pergi ke gua tu, akan pijak dulu tapak kaki Rasulullah. Di sinilah Nabi mundar-mandir memikirkan soal umatnya masa akan datang apa akan jadi. Lalu Allah perintahkan sujud. Bermula itu sebagai sujud tilawah, sujud sejadah tuan-tuan, ya? Yang tu Ghar Sajadah, yang ni Ghar Uhud, tempat Nabi berlindung waktu ini, sebab kita ambil tadi dalam perang Uhud.
Kemudian Nabi pada waktu itu cemas. Bagaimana nak buat? Maka Nabi pun mula berundur, mundur, bukan kalah, mundur. Lalu Allah turunkan ayat perintah supaya wahai Muhammad, ya, engkau gunakan buat pertahanan tentera-tentera Islam yang cedera parah ni, jangan balik ke Madinah. Jadikan sebagai junnah perisai benteng pertahanan yang terakhir. Di sinilah Allah menyebut di dalam Al-Quran, saya lupa ayat berapa, surah berapa, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, artinya apa dia waktu itu, tuan-tuan? Tentera-tentera musuh musyrikin, mereka nak buat serangan kedua ke atas tentera Islam. Sebab mereka dah dapat tawan Jabal Rumah. Di depan Jabal Uhud dia ada jabal yang kecil tadi, untuk, ya, pasukan pemanah tepat 50 orang tadi yang Nabi amanahkan. Maka pada waktu itu, tuan-tuan, dah dikuasai, ditakluk oleh Khalid ibn Walid yang tangkas mendaki daripada belakang sebab dah tinggal seorang. Khalid pun terus menikam Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair pun syahid, tuan-tuan. 70 orang tu termasuk Abdullah bin Jubair yang mati syahid sebagai syuhada. Ini. Maka ketika itu mereka nak buat serangan kali kedua. Dah peringkat mereka mula nak gerak dah. Pada waktu itulah peristiwa ini dinamakan peristiwa Hamra'ul Asad. Peristiwa Hamra'ul Asad ni berlaku pada tarikh 8 hari bulan Syawal. 7 hari bulan Syawal peristiwa perang Uhud. 8 hari bulan Syawal peristiwa Hamra'ul Asad. Maka Nabi membentengi Madinah tadi dengan tentera-tentera yang cedera parah, cedera. Ketika itu Allah berfirman dalam Quran, kata Allah, kami mencampakkan perasaan takut ke dalam hati musuh-musuh Islam yang ketika itu mereka cuba nak bergerak, nak menyerang kali yang kedua ataupun buat second attack. Bila mana Allah sebut kami campakkan perasaan takut kepada hati musuh-musuh Islam, akhirnya Khalid ibn Walid, Abu Sufyan bin Harbi, tak jadi mereka, hati mereka tadi rasa takut pula dengan tentera Islam. Nampak? Semua ni hadirin sekalian atas kehendak, kuasa dan kehendak Allah, qudrah, iradah. Sebab itulah yang kita mengaji kitab ihfazillah yahfazuka. Kamu pelihara Allah, Allah akan pelihara kamu. Ya, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Sebab itu juga kita baca dalam Quran sebut in tansurullaha yansurkum. Kamu tolong Allah, maka Allah akan tolong kamu. Begitu juga Nabi menyebut dalam hadis, Nabi kata apa dia? Fa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jadi semuanya balik Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung hajat. So Covid pun macam tu juga. Kita nak minta macam mana, tuan-tuan? Semuanya ini datang daripada Allah. Bagi orang yang beriman, bila berlaku pandemik COVID-19 ni, semua kita tahu datangnya semuanya musibah jahat apa ni datang daripada Allah. Baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Allah sebut dalam surah Al-Falaq 3 kejahatan syar. Kejahatan semuanya itu datangnya juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kejahatan daripada makhluk-makhluk, termasuklah makhluk Covid ni, dia hidup. Kalau tak hidup, dia tak jadi Covid, tuan-tuan. Dia jadi virus yang hidup, melekat ni cepat. Kemudian dia pula sekarang ni, macam mana kita nak kata, ya, dia susah nak terangkat, nak diangkat ataupun nak dimusnahkan. Pencarian vaksin pun masih belum lagi kita kata 100% kita boleh yakin sama ada daripada Rusia, US ataupun daripada China. Boleh kita ambil, kita usaha ikhtiar, tapi kejayaan, sukses, wallahu a'lam. Kalau Allah kata aku nak lagi Covid ni 10 tahun, Allah, tuan-tuan. Kalaulah kata itu Allah nak, tak usah kata 10, aku nak 2 tahun lagi, tuan-tuan. Kita tak tahu macam mana aktiviti ekonomi, macam mana kita punya sosial masyarakat.
Bagaimana hidup kita akan datang kalau 2 tahun Covid. Allah tuan-tuan, ini pun pakat kita nampak syarikat penerbangan, tengoklah ya, mereka prepared to shut down tuan-tuan. Hari ini syarikat penerbangan dunia prepared to shut down. Bila-bila masa, anytime syarikat penerbangan bungkus gulung tikar tuan-tuan, tak bermaya, tak boleh nak operasi dah ya? Sebab dah tak ada orang nak buat operasi apa benda. Hak yang ada kargo, yang hak sikit-sikit domestik, tak tuan-tuan, tak dapat nak menampung. Hak yang pilot dah berapa ratus, mungkin ribu yang dah buang, yang kena buang Air Asia dan sebagainya. So ini kalau Allah extend 2 tahun lagi cukup. Tak gelabah kita dia buat simpanan reserve bank negara, kerajaan dan sebagainya. Tak lama-lama korek. Yalah, dah hutang semua pakat kerajaan, pakat tolong bayar. Macam mana tuan-tuan, bank pun bungkus. Jadi akhirnya memang inilah sebenarnya kita nak lihat, kalaulah sekira pemimpin negara Islam dan umat Islam khususnya, kita ambil hak yang Muslim seluruh dunia tak sedar diri lagi, baik pemimpin, baik umat Islam tak sedar diri lagi, tak ambil Quran dengan hadis sebagai panduan hidup, termasuklah sebagai rujukan percaturan politiknya, begitu juga ambil sebagai guide, panduan untuk aktiviti ekonomi. Kita tak nak riba, kita nak yang betul-betul sistem kewangan Islam yang hak, yang benar. Kalau kita tak mau lagi tuan-tuan, maka tak tahulah kita nak cakap macam mana. Waktu sedang ditimpa musibah ni, maka musibah ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah tadi, kalau kita ambil perang Uhud pun, itu pun datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asbab kekalahan tewas tadi. Kemudian sambung di bawah, dalam kedua-dua ayat ini, surah daripada Ali Imran 140-141 tadilah, kata tuan kitab, maka didapati beberapa hikmah pengajaran pada peristiwa yang berlaku dalam perang Uhud. Yang pertama, berlaku pergiliran antara manusia. Dalam hal ini ia mempunyai sebab dan hikmah tersendiri. Saya dah sebut tadi sebab apa menang perang Badar dan sebab apa pula kalah perang Uhud. Pergiliran, dan pergiliran itu atas sebab-sebab dan hikmah yang disebutkan. Yang kedua, menjadi bukti terhadap orang yang menarik diri dan undur daripada medan perang. Nampak ya? Yang kata munafik tadi, munafik akidah, munafik sifat, dua-dua ada pada puak-puak ni. 300 balik tadi. Rugi tak? Rugi. Bukan mati tu mati kata. Mereka jaja, mereka hasut pengaruh orang-orang tentera Islam yang nak menuju ke Uhud. Mereka kata jangan, nanti kalau mati ni bukan mati biasa, kita mati katak, bukan lagi katak, katak buru, bukan katak pisang, katak buru tuan-tuan. Contoh gitulah. Oh jangan, kalau kita tak mati, cedera habis, hilang telinga, udah hilang hidung, macam mana nak menafas? Macam-macam lah dihasut oleh Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba yang 70 ni adalah syahid. Bukan senang tuan-tuan. Hari ni kita nak digelar sebagai syuhada. Boleh kita syahid akhirat, boleh kita syahid dunia, tapi tidak dapat syahid kubra, akhirat, dunia dan akhirat. Sebab satu-satunya syahid kubra mereka yang mati di medan jihad, di medan perang. Itu sahaja. Mati yang disebut dalam hadis, mati beranak, mati terbakar, mati lemah, mati ditimpa runtuhan, itu yang disebut syahid juga, syahid akhirat. Tak sampai dunia dan akhirat, tapi mati di medan perang, yang ni memang tak syak lagi. Mati mereka adalah syahid dunia dan akhirat, yang tu disebut sebagai syahid kubra, syuhada. Jadi orang munafik tadi, mereka rugilah ya, mereka tak bersama dengan tentera Islam. Yang ketiga, kata tuan kitab, mengangkat darjat para syuhada. Allah angkat darjat syuhada. Jangan ingat orang yang mati di medan perang itu mati, kata Allah. Sebenarnya mereka hidup di sisi Allah. Itu Allah sebut dalam Quran. Maknanya mereka yang mati syahid itu sebenarnya hidup. Allah, mereka dah nikmati syurga Allah, dah rasa bahang syurga, lubang di antara nikmat-nikmat syurga dah dapat dah. Belum lagi yang pure, yang original nanti di syurga.
lubang-lubang nikmat syurga mereka dah dapat. Ini orang yang mati syahid di medan perang. Yang keempat, apalagi hikmah, yakni untuk menguji orang yang beriman. Jadi hikmah yang lain memang Allah nak uji ya orang yang beriman. Jadi janganlah buat macam tu lagi. Lepas ni jangan terlalu cepat tamak berebut harta. Harta tak jadi apa, bukan bawa masuk ke kubur, maksud dia gitulah nak bagi tahu. Tapi sifat manusia begitu. Memang mereka tak akan puas-puas. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Sebab itu Allah sebut hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam maqabir, kubur. Baru berhenti kamu nak ambil harta, nak tamak harta. Hak orang pun kamu nak, hak diri sendiri tah memang tentulah. Oh berat tuan-tuan. Ni duk bergaduh. Nakkan duit, harta, kekayaan. Sok mati, habis. Itu kita kena fikir-fikirkan. Macam baru ni ada, saya nak beli tanah di kampung Seri kita ya, nak buat bangunan tahfiz satu lagi. Kemudian deal dengan satu orang hamba Allah, mudah benar ya. Dia kata, ustaz, bila saya tahu ustaz nak buat tahfiz ni, bangunan tahfiz, memang saya pun lama dah tanah tu terbiar. Kadang-kadang saya potong juga rumput tinggi apa semua. Tapi bila dapat maklum ustaz nak ni, ustaz pula bagi tahu pula saya memang nak beli tanah. Tak apalah ustaz, saya fikir ustaz bukan apa, saya punya hak ni, abang yang sulung memang atas nama saya, hak adik-beradik tak apalah. Saya gini ustaz ya, bila mana saya fikir kata umur ni kan lama lagi dah, nak mati dah, bukan boleh bawa ke kubur. Nampak dia punya kesedaran, maka dia nak jual 90,000. Kemudian dia kata tak apalah, saya nak 70,000 je ustaz. Ustaz, 20,000 lagi saya wakaf untuk ahli keluarga saya. Nampak tuan-tuan, orang yang ada fikiran. Nampak orang yang ada fikiran tu jenuh juga tu, nak lagi satu lot nak beli kembok. Allah, sampai sekarang tak dapat jawapan lagi. Mikir tak tahulah, mikir tak. Kalau dia nak buat rumah tak apa, masalah tak nak buat rumah lagi, itu dia biar. Kita dah bagi tahu kita nak buat bangunan tahfiz. Kalau dia fikir-fikir akhirat, bukan nak duduk situ, dia pun ada rumah lain. Tak apalah, sebahagian mungkin macam tadi juga nak wakafkan sebahagian tak apalah, bayarlah kan. Kita bukan nak percuma, kita nak beli. Tapi kalau nak bagi percuma, yang tu lagi lah bagus kan, itu nak sebutnya. Kalau nak bagi percuma, tak apalah ustaz, saya nak wakaf semua, alhamdulillah, itu lagi bagus. Tapi payah orang Melayu tuan-tuan, kutai yo, tahu kutai sampai ketua taubat tuan-tuan, nak wakaf ni boleh lah, tapi tanah nun tempat jin bertendang. Tu sebenarnya tempat tu dah 30 tahun kami tak pernah jejak, nak ambil lah ustaz. Allah, nun betul-betul dalam hutan gunung tuan-tuan. Allah, budak tahfiz pun melompat kalau duduk dalam tu tuan-tuan. Jadi nak ceritanya ya, agak-agak sebab itulah kita kata tadi, hikmah banyak. Bab harta ni bila kita tamak, itu kita punya matlamat habis, hidup habis. Tapi kalau kita ada kesedaran, sampai bila kita nak hidup, sehari dua lagi kuatlah. Esok lusa wallahualam tahun depan dah mula kaki dah sakit, lutut, nak jalan pergi masjid pun dah tak boleh. Mula fikir masa tu, kalaulah apa benda, Ustaz Alim dah buat dah semua, dah beli dah tanah lain. Contoh biasa kita macam tu, kalaulah tak, patut kalaulah waktu itu, kalaulah sekarang ni lah beri. Saya pun tak nak fikir banyak Ustaz, saya pun ada tanah, buat apa saya nak lagi, saya pun ada rumah, buat fikir-fikir balik. Gitulah tuan-tuan. Jadi sebab itu ya, kita kena ada mujahadah di dalam harta. Saya buat tahfiz saya pun tuan-tuan, bukan kita nak untung pun. Tahfiz ni bukan kita nak cari untung dah, duit kita keluar lagi ada. Tu saya sedang usaha tu, nak jual 2 rumah di Shah Alam. Sampai sekarang belum lagi ada orang yang nak beli. Dah masuk ejen dah tuan-tuan. Memang dah saya niat dah sebahagian kan. Ni untuk pengurusan tahfiz. Bukan senang tuan-tuan. Makan, minum, setakat yuran 300.5 lah kata sebulan, kali 20, katalah 6,000 sebulan tuan-tuan. Gaji guru, kemudian apa lagi, bil, elektrik, air dan gedebuk-gedebuk itu ini, tak cukup tuan-tuan. Itu kalau bayar penuh, biasalah, ustaz minta maaf lah, apa dia bulan ni saya tak dapat nak membayar, mungkin bulan depan aku, silap-silap tahun depan. Lagi lah tuan-tuan. Kena cari duit sendiri. Nampak? Keluar duit poket sendiri. Mana ada untung gaji, contoh gitulah. Kena keluar duit sendiri ni.
Sampai peringkat saya dah bagi tahu pada keluarga saya, kata tak apalah, rumah di Meru tu pun kalau laku, ambil lah, nak dekat 1 juta saya nak jual tu tuan-tuan. Untuk apa ni? Untuk tahfiz mata-mata lillahi ta'ala ni tuan-tuan. Bukan kata untuk nak seronok Yahoo aku duit banyak tak. Untuk pengurusan tahfiz lebih seronok bila mana tengok ada anak-anak tahfiz ini menghafaz Al-Quran. Duit tak apalah, saya cari kulu-kili. Betul tuan-tuan. Ni pun dalam tempoh 2 bulan ni boleh dapat 200,000 ni, syukur tuan-tuan. Alhamdulillah. Nak buat foundation, asas tapak dulu, ya, piling dan sebagainya. Belum lagi naik bata tu. Sebab fikir apa dia? Ni, fikir kita punya saham akhirat. Umur dah 46 tahun. Tak tahu esok lusa hidup lagi ke tidak. Tinggal besok rumah, campur nun, campur ipoh, campur syalam. Esok dah bergaduh. Yang ni nak, yang ni berebut, yang tu. Apa pun tidak besok. Lebih baik fikir sebelum aku mati, kalau boleh tak ada duit, itu lagi syok. Lebih baik kalau ada pun tinggallah untuk anak sikit, keluarga, tapi bukan untuk hingga tahu. Bukan untuk seronok-seronok pergi joli, pergi nun shopping di Paris, nun pergi cari butik LV. Dia bukan macam tu. Untuk keperluan makan minum cukup, khalas. Itu je. Jangan fikir nak duit ni, dia abah banyak tinggal harta, Yahoo kaya jadi macam Piramli. Jangan tuan-tuan. Itu bukan caranya. Tapi bila menung fikir-fikir balik, tak tahulah. Tak ramai orang yang dapat fikir cara Rasulullah, cara Nabi, cara isteri Nabi tuan-tuan. Ini yang diajar, ya, bab sedekah, wakaf, infak. Ada yang bagus-bagus. Baru ni Adinda Sultan Selangor, infak bagi Ustaz, mak engku bagi berapa? 5,000. Alhamdulillah. Saya kenal mak engku ni sebab saya ada kuliah di Kelang. Sekarang ni musim Covid ni tak ada kuliah dah. Dengan apa dia, kerabat dia raja di mana, dekat dengan istana di dia Bandar Raja di Kelang. Nak ceritanya 5,000 bagi. Dia bagi, alhamdulillah, infak sebelum ni dah bagi dah. Bagi lagi. Syukur, alhamdulillah. Maknanya dia fikirkan. Jadi kita nak macam tu, ada cara fikir Rasulullah, ada cara fikir Khadijah. Bab apa tadi? Saya sebutkan tadi bab amwal. Amwal daripada masdar mal. Mal ni harta satu. Kalau amwal banyak jenis harta. Qintar kita ambil 1 juta. Muqantarah berjuta-juta. Itu maksud harta yang dimiliki. So ini antaranya menguji iman tadi, bagaimana mereka dengan harta dunia. Dan yang kelima, pengajaran dalam perang Uhud, iaitu menyeksa orang-orang kafir. Sebenarnya nak seksa orang kafir, tapi mungkin kalau sekali kita tengok macam tak seksa pun, orang Islam yang kalah teruk 23 je yang mati gugur terbunuh pihak musyrikin. Sebenarnya banyak perkara yang kita kena tengok yang tersirat, ya. Allah nak bagi seksa. Sebab kemudian tahun yang berikut datang pula perang Ahzab, lagi ramai, tak kurang 10,000 tentera datang muara ke Madinah waktu itu. Ini yang disebut wahazamal ahzaba wahdah. Dengan kuasa Allah, wahdah yang bersifat esa, akhirnya Allah kalahkan tentera-tentera Ahzab yang kita takbir raya. Tu cerita tentera Ahzab. Sekaligus kalah pun di dalam bulan Syawal pada hari raya tuan-tuan, dan tidak melibatkan pertumpahan darah seperti mana perang Uhud dan perang Badar. Menang mudah tentera-tentera Islam. Hikmah balik anda, kata orang. Balik anda tahu maknanya balik saja ke Mekah. Tak ada apa-apa yang mereka dapat. Bahkan malu maruah mereka. Himpun, gabungkan Yahudi, musyrikin, ya, kemudian Nasrani dan sebagainya. Akhirnya tewas puak-puak musuh bila mana waktu itu mereka mara menuju ke Madinah, kononnya untuk menewas mengalahkan kerajaan pimpinan Rasulullah SAW. Baik, sikit lagi bawah itu sebagai contoh umpama orang yang diuji dengan seorang anak yang derhaka. Contoh ini sebenarnya ujian kepada semua keluarganya dan juga ujian kepadanya ketika anak itu membesar. Dua, satu ujian pada keluarga, satu ujian pada anak. Bila ada anak derhaka dalam keluarga kita tuan-tuan, ini ujian. Ini dia ambil contoh, ya, bukan kata seorang je. Anak itu pun Allah uji, mak bapak keluarganya itu pun Allah uji ketika anak itu nak membesar. Dan ia juga menjadi ujian kepada masyarakat. Bahkan masyarakat, bila dah lahir anak derhaka macam anak Kusazali, tengoklah macam mana dia lawan bapak dia, kemudian dia jadi pencuri. Itu dah ada dah Piramli dah
dah bawa mesej dalam filem lama dia, kita tonton tak jemu. Anakku Syazali, dengarlah lagu yang ayah dah karangi. Ya Allah tuan-tuan, menitik air mata dengar. Mulanya menitik, tengok macam mana ragam akhlak Syazali, rasa nak pukul lagi ada. Aku nak hempuk dengan batu dia Syazali ni. Tengok geram, dia curi, dia tipu orang, bapak dia pun tipu, macam-macam. Tu dia pula menjadi masalah tadi, nampak, kepada masyarakat. Jadi ujian kepada masyarakat, adakah mereka akan menjaganya ataupun tidak. Macam tu jugalah anak lahir dalam keadaan anak tak sah taraf, anak zina, anak tak sah taraf. 10 tahun tempoh JPN Putrajaya itu yang didaftar hampir 500,000 juta, within 10 years, 10 tahun anak luar nikah lahir daripada zina lah. Allah, agak-agak anak berzina ni dia ada pendidikan ke agak tuan-tuan? Dia bukan ada mak, dia bukan ada bapak, tumpang perut je. Dia keluar, lepas tu mak dia kata, bukan aku mak, aku buat aja seronok. Lepas tu bila lahir pandai-pandai lah siapa nak, kadang bagi orang yang nak. Ya, ada macam-macam. Jabatan Kebajikan Masyarakat tu saya cerita, bila lahir macam tu, tak ada mak, tak ada bapak, apa pendidikan yang ada tuan-tuan? Biasa kalau ada lah, minta maaf lah tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Ini kita ambil contoh. Kalau dah ada di kampung kita lahir anak luar nikah, agak-agak kita nak buat kelahiran yang disebut sebagai syariat, lahirnya ikut syariat dah. Anak luar nikah ada nak diazankan telinga kanan, qamat telinga kiri, tak usah carilah, biar gitu je lahir. Kemudian 7 hari anak tu mungkinlah beri nama, kan? Cuma nak tahnik ke, kemudian nak cukur rambut ke, ataupun nak buat akikah ke. Kalau buat akikah, kau panggil orang tanya ni anak siapa ni, kami tak pernah dengar pula ni. Makcik Esah ni, udah Makcik Esah pula, minta maaf lah, kan? Tak ada kena-mengena Makcik Esah di sini ni. Nak sebut ni makcik tak salah sebutlah Esah, kan terasa pula. Ni makcik ni tak pernah tak dengar anak dia menikah dulu, tiba-tiba dah kata ada cucu, jemput pula kenurai kekah. Tuan-tuan, tak ada nak buat kenurai kekah pun, tak ada nak tahnik, nak azan pun, apa semua syariat kelahiran ni tak ada pada dia. Sedar-sedar dah besar. Bila dah besar, orang kampung tanya, jiran tanya, anak siapa ni? Kami bela anak angkat. Sedap je bunyi tuan-tuan. Ya, ramai yang jawab macam tu. Anak angkat kami ambil, sunyi berbenar, sebab tak ada budak di rumah, jadi kami ambil anak angkat. Ada rasa sikit orang, kalau tidak macam tak ada orang aja, duduk dengan beruang aja. Gitulah lebih kurang. Nak ceritanya, bohong tak? Terpaksa bohong. Berapa ramai? Ramai tuan-tuan. Mana ada pendidikan, kalau ada pun bukan daripada mak bapak. Nak suruh semayang 7 tahun tak ada lah. Nak pukul pula 10 tahun tak semayang. Degil tuan-tuan, degil. Biasa anak tak sah taraf ni. Anak tak bersalah, mak bapak tadi yang tak ada, yang projek zina tadi. Ini nak cerita dia. Hukum haram pada mak bapak, maksud laki perempuan yang berzina, anak jadi mangsa. Dia tak berdosa, tapi keluarnya dibesarkan dalam keadaan dibiarkan tanpa apa-apa tarbiyah dan pendidikan. Kod kalau nak tarbiyah didik, kod dia punya nak kata opah ke, nak kata tok ke pun kita tak boleh nak kata opah tok. Tok angkatlah kod, opah angkat. Bagilah opah angkat menjaga. Yang perempuan lah cara perempuan, yang laki cara laki. Tuan-tuan, berapa ramai tuan-tuan? 500,000 juta. 500,000 juta ni 10 tahun pula lagi ni, tak tahu lah berapa ramai tu. Kalau dihimpun tempoh berapa tahun, kita ambil 50 tahun, sudahnya berjuta-juta anak luar nikah lahir. Bila lahir anak luar nikah, memang tidak ada kualiti. Tak ada kualiti. Minta maaf sebut lah, ya. Kalau ada kualiti tu kira okey lah, tapi tak ramai. Bila lahir anak luar nikah ni yang betul-betul kualiti tuan-tuan, sebab dia tidak ada mak yang sah dan bapak yang sah. Sebaliknya, dia lahir ke dunia itu atas asbab tadi, berzinanya daripada kedua, sama ada lelaki dan juga perempuan tu tadi. Maka itulah yang disebut tuan-tuan. Baik, kemudian di bawah itu sambung sikit lagi. Kemudian dikata apa? Dan ia juga menjadi ujian kepada masyarakat, adakah mereka nak jaga ataupun tidak, sekaligus menjadi peringatan kepada orang lain terhadap nikmat Allah kepada mereka. Jadi makna kita ada
kita ada anak yang tak durhaka, tidak ada anak, makna anak yang zina ni kita tak ada, tak miliki anak zina. Syukur nikmat. Anak kita kahwin belaka semua. 10 orang 10 kahwin, dapat cucu-cucu yang sah. Anak pun perkahwinan yang sah. Alhamdulillah. Tapi ada musibah Allah timpa. Ya, ada anak-anak yang mana ketika itu lahirnya anak tak sah taraf, anak luar nikah. Nak buat macam mana? Nak tak nak kita kena terima, tak boleh bunuh anak tu. Dosa tuan-tuan. Sebab saya kata tadi, anak tetap berdosa cara kelahiran. Itu yang jalannya itu wasa asabila yang disebut oleh Allah, fahishatan wasa asabila. Kana fahishatan wasa asabila, maknanya yang disebut sebagai sejahat-jahat perbuatan dan wasa asabila, seburuk-buruk jalan, kata Allah. Tinggalkan. Kalau tidak, maka menjadi satu hinaan. Baik, itulah yang kita boleh habis pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pada perenggan. Maka jika kedua ibu bapa dan keluarganya itu sabar, dia ada sambungan pada anak derhaka, pula itu kita sambung pada kuliah bulan depan insya-Allah. Sebab perut pun dah lapar ni tuan-tuan. Jadi kita tangguh dulu lah. Mudah-mudahan ada manfaat kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.